إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muka surat 70 kita masih lagi membincangkan kategori jihad dengan diri dalam negara Islam, dan muka surat 70 ni sambungan mengenai ulasan al-hujum. Betul Syahid? InsyaAllah. Dalam ulasannya itu ialah ulasan yang diberikan oleh Ibnu Abidin yang mengkritik fatwa An-Nasihi. Dia kata al-hujum yakni serangan. Dia mengatakan terdapat dalam kitab, bukan al-ahkam as-siyasah, kitab ahkam as-siyasah, tidak ada al tu, ahkam as-siyasah, dan juga al-muntaqa. Apabila seseorang mendengar suara seruling iaitu mazamir di dalam sesebuah rumah, maka hendaklah dia masuk ke rumah itu. Sebab apabila dia itu maksudnya apabila tuannya, orang yang bermain seruling itu telah memperdengarkan bunyian ataupun suara, maka dia telah menggugurkan penghormatan rumahnya. Ini bagi pandangan ulama yang mengatakan muzik itu adalah haram, yang bertali, yang berpetik, kemudian yang bertiup. Jadi mazamir ini makna seruling ataupun rumahnya itu kedengaran bunyi-bunyian alat muzik. Maka bagi pihak penguasa pada masa itu ataupun penguat kuasa, dia berhak menceroboh rumah itu. Dan apakah pandangan Islam terhadap pencerobohan tersebut? Pencerobohan itu boleh dilakukan kerana rumah itu sudah tiada lagi dikira sebagai penghormatannya, termasuklah tuan rumahnya itu lagi. Tadi disebabkan kerana perkara yang dia buat itu adalah perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Jadi dibimbangi rumah itu mungkin dijadikan semacam tempat hiburan. Macam kita pada hari inilah, kita lihat hiburan-hiburan yang ada pada hari ini dengan nama kelab malam, disko, kan? Apa jugalah sekali pusat hiburan. Maka dibimbangi pada zaman itu orang buat rumah jadikan rumah tempat yang sama yang saya sebutkan tadi, maka pihak penguat kuasa dia akan serbu rumah itu. Jadi serbu-serbu ni, dalam bab berserbu rumah ni, maka tak bolehlah kalau ada orang beri pandangan tak baik serbu rumah orang, hukumnya berdosa ataupun tidak berakhlak, tidak beradab, sebab nak dibandingkan dengan dosa yang dia buat itu. Kan? Lagi dahsyat yang menyebabkan bila seseorang pemerintah atau penguat kuasa tahu kesalahan itu, kalau dia berdiam diri, dia berdosa besar pula sebab membiarkan maksiat itu berlaku. Jadi tak semestinya muzik saja, apa-apa saja jenis benda-benda mungkar dan juga maksiat. Ya? Ini dia. Ini sekiranya boleh diceroboh lah. Kalau nak masuk tu tak boleh nak ceroboh, atau tak perlu ceroboh, ketuk-ketuk bagi salam, waalaikumsalam, tu lain cerita lah. Ni jenis masuk ceroboh ni memang nak masuk tak boleh. Dia terpaksa dicerobohi rumah tersebut. Jangan kita silap faham dalam bab ni, bab amar ma'ruf nahi munkar. Kita biasanya kalaulah polis serbu rumah orang, orang tak buat komen. Tapi kalau jawatan agama serbu rumah orang buat komen. Sebab dia bias terhadap agama. Itu saja. Kan? Jadi kalau polis serbu tak apa, sampai pecah tingkap rumah orang pun tak apa. Naik bumbung tanpa izin. Naik bumbung
pecah tingkap belakang, pintu belakang ni, itu tak ada. Orang tak ada komen sebab atas nama polis. Tapi atas nama Jawatan Agama Islam tak boleh. Ni dia. Islam tu dipinggirkan. Jadi sebab itu benda-benda beginilah yang kadang-kadang orang Islam kita dia tak faham, maka pengajian yang berbentuk begini menjelaskan kepada mereka kenapa boleh diceroboh rumah-rumah seperti ini atau tempat-tempat atau premis-premis yang seperti ini, sebab kerana tempat itu tidak lagi penghormatan, orang buat dosa, orang buat maksiat. Tidak ada penghormatan lagi untuk mereka. Kalau kita hormat, mana kita redha. Kita setuju dengan perbuatan maksiat itu. Jadi tak sesuai lah bila sesuatu tempat, sesuatu negeri, sesuatu negara yang beritahu kita mendaulatkan undang-undang Islam, Quran dan Sunnah. Maka apa diharamkan oleh Allah dan Rasul, maka itu yang kami haramkan. Tiba-tiba ada orang langgar peraturan dan undang-undang tersebut, maka dah tentunya orang yang melanggar undang-undang dan peraturan itu bererti mereka sudah melakukan jenayah. Bukan sekadar kesalahan, tapi sudah melakukan jenayah. Dan jenayah itu pula dipanggil jenayah syar'iyah. Adakah penghormatan lagi orang yang sudah melanggar undang-undang? Apatah lagi undang-undang itu undang-undang Islam. Kita hanya nampak langgar undang-undang, langgar perlembagaan saja sebagai orang yang tidak beradab, orang yang dianggap sebagai biadab, orang yang dianggap gitu ginilah, macam-macam istilah-istilah yang kita gunakan, tapi kita lupa kepada Islam, kepada agama, kepada hukum syarak itu pun juga adalah haram untuk kita melanggarinya. Maka tiada penghormatan terhadap premis-premis seperti ini. Tapi sebab itulah yang tu kena faham, kan? Dah faham kena buat. Dia kena buat, itulah pelaksanaan implementasi itu, kan, akan menunjukkan bahawasanya perjalanan undang-undang Islam itu ialah amar ma'ruf nahi munkar. Dia ajak kepada yang ma'ruf, dia mesti cegah kepada perkara-perkara yang mungkar. Baik. Di dalam kitab Hudud Al-Bazaziyah, Sadar Asy-Syahid telah memetik dari ashabina. Ashabina itu pengikut Imam Nasihi, bahawa dia telah meruntuhkan rumah orang yang sentiasa melakukan perkara fasik dan kerosakan-kerosakan lain dalam rumahnya itu. Jadi tidak mengapa diserang rumah-rumah maksiat, itu rumah orang yang melakukan kerosakan, orang yang melakukan dosa ataupun maksiat, maka tidak mengapa. Maknanya ulama-ulama kata boleh. Rumah tu ada orang minum arak, ada orang berzina, ada orang buat maksiat, ada macam orang kata hiburan-hiburan yang melampau, maksiatlah, maka mereka serbu rumah-rumah seperti itu. Baik. Sayyidina Umar pernah masuk memukul seorang perempuan yang meratap, itu naiyah, di dalam rumahnya. Naiyah ni maksudnya ialah perempuan yang meratap kematian di dalam rumahnya sehingga jatuh tudung mukanya ni, khumar. Khumar tu khimar ataupun tudung. Dia tamparnya orang tu sampai terbang tudung orang tu. Kan? Punya kuat penampar Sayyidina Umar. Kan? Bukan tampar muka tu, kena faham tu. Kan? Jadi kita mungkin dia kepala ke belakang ke tarik ke apa semacam sanggul ke rambut, bukan nak buka aurat dia, tidak ke. Tapi kerana pukulan tu mungkin terlalu kuat sangat. Kita tak boleh buat andaian kebukannya sahabat. Kan? Ini pun Sayyidina Umar. Kalau kita buat andaian kebukan, confirm Syiah tu. Ini Sayyidina Umar ni. Sampai orang kata Sayyidina Umar dia jahat, tak patut. Tak boleh cakap itu kan. Ini Sayyidina Umar, sahabat. Sahabat banding kita jauh panggang daripada oven. Kan? Jauh beza kita kan para sahabat. Dalam zamannya jauh kan. Amalan lagi jauh kan. Kehebatan perjuangan dan jihad mereka lagi jauh. Ya. Sebab itu para sahabat ni, mereka ni hebat-hebat belaka. Bukan sekadar mereka kuat beramal ibadah macam mana kita faham amal ibadah, kan? Sekadar goncang tasbih, qiyamul lail tak habis-habis baca Quran, kan? Tapi mereka lebih hebat lagi pada itu, mereka boleh mencegah kemaksiatan, kemungkaran. Jadi makna ceritanya balik dalam rumah tu pun bukan premis maksiat. Sekadar ada orang perempuan meratap orang mati je. Kan? Maka Sayyidina Umar terus mencegahnya, memarahi perbuatan tersebut. Apabila Umar ditanya tentang pencerobohannya, orang kata apa hal engkau ceroboh rumah orang, kan, tak elok, tak beradab, tak sopan. Sebaik zaman dulu kalau berlaku. Kalau zaman sekarang masuk harian Metro, harian Sinar, selagi ada harian lah, termasuk berita harian sekali, kan, dituduh macam-macam,
Nasib baik zaman sekarang bukan zaman Sayyidina Umar, zaman Nuh Umar, tak apalah, kan? Jadi kalau benda gitu maknanya dibiarkan sajalah, kan. Kalau berlaku juga zaman Nuh Umar ni lain pula cerita dia, tuan-tuan. Baik. Jadi orang tanya, Umar jawab, dia tidak mempunyai hak hormat rumahnya lagi. Maknanya hak kehormatan untuk rumah tu tak ada lagi dah. Kan rumah ni satu tempat milik orang. Kita nak masuk tak boleh ceroboh, kan, selagi ada tuan dia. Itu dia segi adabnya. Jadi Sayyidina Umar kata rumah tu tak ada lagi hak penghormatan untuk lagi bila dia mengerjakan perkara yang haram, dan dia sama seperti hamba, yakni ima'. Perempuan tu sama macam hamba. Hamba ni tidak ada hakut tasarruf, tak ada hak untuk mentadbir, mengurus diri sendiri. Hamba apa je orang suruh, macam remote control dengan televisyen lah, kan. Dia tuan tu remote control televisyen tu hamba, macam itulah. Kan, kalau nak 108, 108. 109, 109. Dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kan? Ini dia. Ya? Dan sebab itu, hamba, perempuan tu dianggap macam hamba, maknanya rumah dia, maknanya harta dia tu tidak ada penghormatan. Apa yang dia buat, boleh cegah bila-bila masa. Baik. Dia ceritakan juga bahawa Umar pernah membakar rumah arak. Sayyidina Umar pernah bakar rumah arak. Kan? Orang minum arak, satu tempat, satu premis tu dibakarnya rumah arak tu. Diceritakan bahawa As-Saffar Az-Zahid menyuruh supaya dirosakkan rumah seorang pembuat fasik. Hatta rumah orang ada maksiat dalam tu, maka rumah tu dirosakkan. Tak tahulah diruntuhkannya dan sebagainya. Pendek kata, di dalam kitab dibincangkan bagaimana cara untuk mencegah kemungkaran itu. Dia sampai peringkat boleh menghapuskan premis di mana berlakunya maksiat dan mungkar itu sendiri. Ini kalau kita faham bab ni, tak heranlah, kan, ada tempat-tempat maksiat-maksiat itu kadang-kadang diruntuh, kan. Mungkin tak berlaku kat tempat kita, tempat lain, negara lain, begitu, kan. Tempat tu tempat maksiat, merosakkan orang, merosakkan akhlak orang, merosakkan iman orang, merosakkan Islam orang, merosakkan agama orang, bahkan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka terus membakar, meruntuh atau merosakkannya. Tidak lagi kehormatan untuk orang yang duduk dalam itu melakukan dosa maksiat, jadi jaga ke, jadi bonzer ke, kan, dengan alasan macam-macam, nak beli susu anak ke, kan, untuk cari pendapatan lebih ke, tak ada dah, sebab dia pergi bersekongkong dengan kerja-kerja dosa dan juga maksiat. Jadi biasa alasan orang gitulah. Tak boleh kalau buat gitu, Syekh. Kita fikir ke dalam tu bukan semua orang buat maksiat. Mungkin ada orang tak rela tapi nak cari duit wang tambahan, nak buat macam mana, kan, tak dapat dia nolong, kan. Dia itu jelah hujah-hujah dia. Biasalah tuan-tuan, orang buat dosa maksiat ni mesti ada pembela dia. Kenapa ada pembela dia? Kalau tidak, tak adalah kota untuk masuk neraka, tuan-tuan. Ni dia. Ni kisah menarik dekat Kelantan, bumi Kelantan, kan. Kan Kota Baru ni, tuan, dah ada majlis menerai majlis MPKB lagi, kan. Majlis Madaran ke Kota Baru. Mana-mana premis perniagaan, perempuannya tidak menutup aurat, maka dia akan didenda. Tapi sebelum denda tu dia bagi tazkirah dulu. Baguslah. Maknanya kita tidak mendenda terus, tapi memberi nasihat, bagi orang ilmu. Satu orang budak perempuan tak pakai tudung, tak tutup aurat lah, maka biasanya MPKB ni ada ustaz yang escort sekali lah, yang tolong beri nasihat, bagi ceramah. Tu baguslah tuan-tuan. Kita biasa dengar orang pergi jumpa orang, mari tuan-tuan kita datang ke surau masjid semayang. Baguslah, kan. Tapi pernah tak jumpa orang pergi tegur orang? Tak boleh, tak ada kuasa, Syekh. Ajak orang semayang boleh lagi, Syekh, tapi nak suruh pakai tudung tak boleh, Syekh. Bahaya, Syekh, macam-macam, Syekh. Tapi kalau ada kuasa, tunjuk kat kuasa, kan. Saya MPKB, saya dah hak untuk surau tutup premis. Gitulah, ada je. Dia punya kuasa. Tu guna kuasa. Dalam Islam kena ada kuasa, tapi jangan salah guna kuasa. Itu kan. Dengan adanya kuasa, kita boleh buat apa saja yang Allah suka. Itu dia. Itu kaedah dia. Tak ada kuasa, kau tengoklah. Yang nengok benci-benci, meleleh-meleleh orang. Itu masalah dia. Yang kita nak menghapuskan maksiat ni bukan senang, tuan. Kalau ada kuasa tak ada masalah. Tapi kita jangan pandang satu aspek. Oh, kita salah guna, kita terus hukum orang dan tidak. Dia ada nasihat, kan. Ada beri peringatan. Dia bukan tukar-tukar saman. Jadi ustaz tu berilah peringatan. Budak ni dia kata apa? Dia kata, kalau Allah tu Maha Penyayang, kenapa Allah jadikan syurga dan Allah jadikan neraka? Kalau Allah Maha Penyayang, Allah jadikan syurga je, takkan jadikan neraka. Ustaz tu kata, kalau Allah Maha Penyayang menjadikan hanya syurga semata-mata, tak penat-penat aku jadi ustaz. Kan?
Berapa boleh dia ustaz? Berapa sangat gaji dia dari MPKB ni kan? Baik aku kerja perompak, pencuri, perogol gitu kan. Dan awak sendiri pun, ustaz tu kata buat contoh biar dia gerun sikit. Kalau awak pun ni rogol, tapi perogol tu besok masih surga sesama. Muka kau surga, kau tak layak lah. Nak buat macam no, Tuhan Maha Penyayang. Kan? Tak ada neraka, masuk surga kan. Ini tuan. Bayangkanlah. Kalau Allah tu Maha Penyayang, pada pemahaman manusia, tak payah dijadikan neraka, dijadikan syurga semata-mata. Bayangkan macam mana kalau penjenayah tu. Kan? Kita pula orang yang mangsa penjenayah. Tak kojok badak. Layak kau ke syurga. Kan? Dia jawab, apa boleh buat? Allah Maha Penyayang. Dah tak ada neraka masuk syurga. Dia termenung budak tu. Ya tak ya juga ya. Tak ya juga kan. Kalau tak ada lah neraka di syurga, dia tak payah jadi ustaz. Dia tak payah kan. Dia penjenayah lagi bagus. Tak. Dia gunakan logik kan. Payahlah nak buat kertas kerja lah. Nak buat simposium, nak cerita benda tu tuan-tuan. Nak masuk library cari kitab kan. Tak payah kan. Ini dikatakan satu contoh dakwah. Berinteraksi dengan mad'u secara mudah. Sebab orang tuan-tuan tidak semuanya semudah mendengar, menerima kata-kata. Kan? Dan kita kata, hujah tak ilmiah tu ilmiah lah tu. Sebab menyebabkan orang boleh berubah. Kau bagi hujah ilmiah, orang tak berubah. 56 tahun serupa tu juga apa guna? Kan? Ni dia. Kan? Tu dia tuan-tuan. Sesudah jadi MT, Malaysia Tinggi. Pergi tempat lain pula tuan-tuan. Kan? Itu terlampau ilmiah tu kan. Terlampau ilmiah kan. Tu dia. Dia mesti juga masuk bab tu juga. Orang dah ihdinas siratal mustaqim, dia pergi sirat mana tak tahu kan. Kau sebut siratul jahim kan, orang kata melampau lah kan. Siratul jahim kan. Ini dia. Kalau kita solat, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ada orang minta ihdinas siratal jahim. Tak ada tuan-tuan. Siratal jahim tu masuk jalan pergi neraka tuan-tuan kan. Tak ada. Kita minta jalan lurus tuan-tuan. Baiklah. Kemudian lagi. Jadi diceritakan Sayyidina Umar tu mana pernah bakar rumah harak, dan As-Safar Az-Zahid dia kata, itu satu ulama dia kata boleh dirosakkan mana-mana tempat atau premis, kita gunakan bahasa barulah premis lah kan, adanya orang melakukan kefasikan. Baik, dalam mengulas kalimah diperbetulkan oleh setiap muslim. Ini semuanya adalah ni ayat-ayat bukan dalam Quran, bukan hadis, ni ayat-ayat dalam kitab-kitab. Itu dibincang secara ilmiah lah. Wa yuqimuhu kullu muslim, kalau berlakunya suatu kemungkaran, kemaksiatan kan, bila ada berlakunya maka benda itu mesti diperbetulkan oleh setiap orang Islam. Baik, huraian dia mengatakan maksudnya ialah melakukan ta'zir yang wajib sebagai menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dalam bab menghapuskan kemungkaran. Kenapa dia sebut ta'zir, tak sebut hudud? Dia tengok pada keadaan. Tak semua orang kena hudud dan tak semua orang juga kena ta'zir. Sebab hudud ni hukum yang khas, dia mesti cukup syarat, tak boleh main buat je. Tak cukup syarat, tukar pada ta'zir. Ni ya. Baik, dalam hal ini syarak memerintahkan setiap orang melakukannya. Maknanya kata ulama kata dia, orang Islam ada kuasa tak ada kuasa, dia kata kullu muslim, setiap orang Islam mahmakana, siapa-siapa je, tak kisah siapa dia pun sekali, dia kena memperbetulkan benda ni. Ini berdasarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesiapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka dia hendaklah mengubahnya dengan tangannya, dan jika tidak boleh, hendaklah dengan lidahnya. Hujah ulama ni, kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, dia ada lafaz secara mutlak, man ra'a minkum munkaran. Jadi lafaz man ni siapa saja, dia tak kisah orang tu ada kuasa tak ada kuasa. Kan, man ra'a, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui adanya berlaku kemungkaran, maka dia mesti cegah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, maka dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, maka dengan hati. Maka dia kata hujah dia tu. Kan, hujah dia tu. Baik. Kemudian lagi, hanya dalam perkara-perkara hudud dan ta'zir sahaja yang pemerintah diberi kuasa untuk menentukan hukuman. Dalam menentukan hukuman, tu dia beza, nampak? Orang pergi cegah, pergi bercakap, pergi larang buat itu orang Islam. Kita ni semua tak ada kuasa. Tapi bila menangkap dia, pergi tentukan hukuman dia, dan dia nak kena hukuman sebat berapa kali, sama hudud atau ta'zir, ini semua pemerintah. Jelas kan? Jadi maknanya kalau berdasarkan kepada konteks ini, macam mana hukum orang melaporkan bila berlaku kejadian mungkar, maka dia termasuk juga orang yang mencegah.
Tapi kategori dia macam mana? Dia termasuk kategori tangan ke, kategori mulut ke, kategori hati. So confirm dia bukan hati dah, sebab dia bukan benci dengan hati saja, dia tolong lapor lagi. So mungkin dapat juga saham dalam kategori laporan lidah, atau mungkin juga tangan sebab dia connection dengan orang yang menyuruh tadi. Dia telefon saja bagi tahu datang agama, datang sini ada maksiat. So secara tak langsung dia mewakilkan kepada orang yang berkuasa. Dengan adanya hubung kait dia dengan orang yang berkuasa, maka ada hubung kaitlah dia dengan dengan tangan. Maka bab kata Dr. Yusuf Al-Qardawi lah, setiap orang yang melakukan kebaikan itu, kata dia, Allah akan beri pahala, tapi berdasarkan tugas masing-masing. Macam kata seorang suami, macam saya sebut dalam kuliah lepas, suami bagi duit ke isteri, isteri pula bagi sedekah, siapa besar pahala? Orang kata mestilah isteri situ bagi, tak, duit sumber pada suami. Gitu. Isteri tu dapat pahala tapi tak sebesar orang yang beri sumber. Itu dia. Baik. Jadi macam mana kita nak kenal hukum hudud dengan hukum ta'zir, itu balik kepada pemerintah sendiri yang akan mentayinkan, menentukan mana dia hukum yang sesuai bagi orang yang sudah bersalah. Baik. Hukum hudud ni ada berbagai-bagai jenis. Ada yang kategori pertamanya zina. Itu jenayah syariah lah. Qazaf, tuduh orang berzina tanpa bawa 4 orang saksi. Yang ketiganya ialah mencuri. Yang keempatnya merompak. Dalam kitab tak ada ni tambahan. Yang kelimanya minum arak ataupun dipanggil mabuk. Dia minum arak ni ada 2 maksud. Satu dia tengah minum, satu lagi tengah mabuk. Mabuk tu pula dah ada zaman sekarang ni lagi senang kan, dia ada alat-alat mengesan kemabukkan orang. Kemabukkan orang. Jadi semua tu 5 kan. Kecuali dalam mazhab yang lain lah. Mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi lah. Dipanggil Ahnaf dengan mazhab yang lain. Dia kata qisas dengan ridah. Itu termasuk juga dalam hukum hudud. Qisas dengan ridah, maka ini dipanggil hukum hudud juga. Maka semuanya ada 7. Satu mazhab kata 5, satu mazhab kata 7. Baik, hudud ni kalau ikut dalam kitab, setengah-setengah kitab lah. Macam contohnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata hudud ni semuanya melibatkan hak Allah. Maknanya kalau kita kata minum arak, Allah larang minum arak, itu hak Allah. Hak Allah menentukan hukuman dia. Baik. Kemudian zina, itu hak Allah. Qazaf, hak Allah, Allah tentukan. Mencuri, merompak, semua hak Allah. Yang kata melibatkan hak manusia, kata dia, itu berkaitan dengan bunuh. Qisas. Itu kata Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dalam kitab lah. Baik. Jadi kaedahnya kita ulang balik, al-hukam yuqimun al-hudud wa ta'zir faqat. Pemerintah itu sendiri yang akan akan menjalankan hukum hudud dan ta'zir sahaja. Bagi orang Islam, dia akan menghalang atau mencegah dari berlakunya kemungkaran itu. Jadi yang kita faham dalam kitab ini, maka ulama-ulama menyimpulkan bahawasanya kita ni bagi orang Islam jangan tidak terlibat dalam mencegah mungkar. Walaupun kita tak boleh heret orang tu, pukul orang tu, memang tak boleh. Itu cerah pada pemerintah. Walau bagaimana kita kena ada tugas melaporkan, menghalang, mencegah, beri nasihat tu boleh. Macam di sebelah Kampung Pandan tu, saya mengajarkan majlis tu, kebetulan Sabtu malam Ahad, kalau malam-malam yang panas, malam perayaan ke apa ke, macam tahun baru ke, ataupun macam hari merdeka, ataupun sahaja je malam-malam Ahad, mereka akan pergi buat operasi, balik pukul 1, pukul 2 bersama dengan imam yang bertugas. Gitu. Maknanya mereka ada skot amar makruf nahi munkar. Jangan skot amar munkar nahi makruf lah. Itu terbalik. Itu sebelum 2008 lah. Sebelum 2008 dia ada amar munkar nahi makruf. Tapi mudah-mudahan 2008 dan seterusnya sampai sekarang bila-bila, biarlah ada amar makruf nahi munkar. Betul-betul dia mencegah kemungkaran, tuan-tuan. Jadi kalau katakan dalam Islam, orang tanya, ustaz, adakah saya berhak untuk menghalang orang buat mungkar? Tak ada masalah. Lepas dia kata orang Islam setiap orang, dan Nabi kata man, sesiapa saja. Boleh kan? Cuma itulah berdasarkan iman masing-masing, kekuatan iman. Nak pergi cakap ke, nak cegah hati ke, kan? Atau mencegah dengan tangan ke, kan? Ini dia. Itu. Kalau kita nampak anak kita sendiri yang buat mungkar, tentu bapak tu ada
kuasa mencegah dengan tangan, kan? Anak dia sendiri tengok-tengok heret perempuan kulu kilia, kan? Dia sendiri yang kena halang, kan? Tahan anak tu, kan? Suruh dia balik, suruh budak perempuan tu, itu boleh, tak ada masalah. Kalau dalam konteks sekarang kita ada pengulu, ketua kampung, kecuali JKKP, tu tak adalah. Tu kalau ikut hukum pun tak lulus jadi apa? Jawatankuasa kampung, kan? Pasal dah ada dah. Pemerintah tetapkan, dia tambah itu tak panggil buruh pula, tu aku heran tu, kan? Itu panggil apa Allah Alam. Ini dia tu tak ada kira menderhaka pula, melanggar apa ni pemerintah, ataupun kita kata tidak mengikut pemerintah atau tidak taat pada pemerintah. Padahal pemerintah dah lantik kan, dah cukup, kan? Maka sebab itu tugas-tugas orang seperti ini kena ingat, bukan tugas hanya selesa untuk menerima allowance dan gaji semata-mata, bukan hanya sekadar sign surat saja, malahan juga dia mestilah sama-sama untuk mencegah kemungkaran. Ajak yang makruf, cegahlah kemungkaran. Baik. Kita telah ketahui bahawa ulama-ulama telah mengharuskan pembunuhan seluruh pengamal dosa besar yang sentiasa melakukannya. Ini ada setengah ulama, ada ulama-ulama yang mengharuskan orang yang melakukan dosa tu sentiasa, istiqamah dulu kini selama-lamanya. Dia buat dosa, maka orang ni boleh sampai dihapuskan dengan cara yang dibunuh sekalipun. Baik, kita dengar tu dia punya tu agak berat, ataupun pendapatnya tegas. Baik, jadi timbul soalan, bagaimana dengan kesalahan tabarruj? Tabarruj ni maksud mendedahkan aurat. Dia ada dua tabarruj ni, satu tabarruj dedah aurat, tak tutup aurat dengan sempurna. Pakai tudung tapi pakai baju ketat. Pakai tudung nampak pinggang, pakai tudung pakai seluar ketat. Ni semuanya dipanggil tabarruj. Yang kedua tabarruj bizinah, maknanya dia walaupun tutup litup elok dah, tapi dekat muka masih lagi ada makeup. Nampak, itu tabarruj bizinah dipanggil. Dia menampakkan kecantikan. Tabarruj ni maknanya mendedahkan aurat. Tapi satu lagi mendedahkan kecantikan. Kedua ni tak boleh dalam Islam. Tapi sedih kalau dalam televisyen pun ustazah yang ceramah pun pakai juga, kan? Sini biru, sini hijau, kan? Getik menengoknya, kan? Tuan, nampak tak? Ini macam mana, tuan-tuan? Bayangkanlah dia nak cerita bab-bab agama, cerita pasal bab-bab kerohanian, cerita bab syurga neraka, orang tak gerun, orang tengok cakap tak serupa bikin. Pandai pula tu dalam rancangan pencetus ummah nak melahirkan seorang yang bercakap pendakwah yang bukan bercakap tapi mesti beramal, bukan cakap sok bikin. Tapi diorang sendiri pun sama, kan? Saya bukan kata yang pencetus ummah tu, maknanya dalam program-program televisyen secara keseluruhan kita lihat ada beberapa pendakwah yang tidak dia kata apa alasan dia, sebab dia kata nak masuk televisyen kena make up buat bagi naik, kan? Tetap haram juga, tuan-tuan. Carilah benda-benda lain yang tidak nampak sangat dia tabarruj bizinah. Sekadar pakai krim muka tak ada masalah. Tak nak bagi muka berminyak ni, sampai dah letak macam-macam foundation tak apa nama, tuan-tuan. Jadi benda-benda gini, tuan-tuan, kita nampak dah tabarruj bizinah. So dalam Islam ada ulama mengatakan yang bertabarruj ni, kalau dedah aurat, kategori dedah aurat menjolokkan mata, maka dia boleh mendapat hukuman. Dia kata apa? Yang memang tidak syak lagi merupakan kesalahan besar dan merupakan kerosakan di bumi. Maksudnya kerosakan di bumi itu sebab dia boleh merosakkan orang Islam, merosakkan remaja, boleh merosakkan orang lelaki. Memang orang kata memandangnya berdosa, tetapi yang mendedahnya menunjuk tetap juga berdosa. Itu Islam. Baik. Apakah orang Islam diberi kuasa membunuhnya juga? Orang awam boleh tak buat pembunuhan? Apa yang jelas dari kata-kata ulama mazhab Hanafi, ini mazhab Hanafi ialah seorang perempuan yang as-sahirah, maknanya penggoda, boleh dibunuh jika ia sentiasa melakukannya di samping berusaha untuk mengekalkannya. Wallahu a'lam. Maknanya kalau memang muka tu je dengan pakaian menjolokkan mata, maka hukumnya dia boleh sampai dibunuh. Itu menurut mazhab Hanafi. Sebab dia dikira orang yang melakukan dosa itu sentiasa. Ini bukannya yang orang kata dia pakai menjolok mata untuk pergi kerja je. Pergi kerja pakai menjolok mata, dah habis kerja elok pakai tudung litup pula. Kenapa tadi rupa lain? Tadi cari makan. Sekarang ni pula sekarang cari pahala juga. Tadi cari makan, sekarang cari pahala. Maksudnya tadi tu cari makan, cari dosa. Sekarang cari pahala. So dia wasatiyah, seimbang. Kan? Wasatiyah pada pemahaman mereka, bukan pemahaman Islam. Islam tu lain wasatiyah, tuan-tuan, kan. Ini dia. Baik. Terdapat satu masalah lain yang disebut oleh pengarang kitab Al-Hidayah, iaitu salah seorang ulama fiqh Hanafi yang terkenal yang mengatakan
Kalau seseorang Muslim membunuh seseorang murtad tanpa terlebih dahulu merujuk perkara itu kepada imam, itu ketua negara, kan? Apakah dia berdosa di sisi Allah? Dia memberikan fatwa sebagai tidak berdosa. Ini fatwa bukan hukum, fatwa ulama, kan? Jadi orang kata boleh ke ustaz fatwa ulama ni? Kita tanya dia, hukum dia apa? Haram. Haram tu hukum Quran ke hukum fatwa? Fatwa, sama gitulah maknanya. Di sana maknanya mesti ada pendapat-pendapat lain yang berbeza dengan ulama itu. Ni fatwa bukan hukum, tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itu setengah-setengah ulama mungkin memberi fatwa mengikut kondisi, mengikut keadaan yang sesuai pada masa itu. Itu kita kena faham juga, kan? Maknanya tidak sama juga setengah-setengah kitab tu dikarang, kan? Dia ikut situasi zaman dia. Itu pun kena faham juga. Tahun bila ditulis, siapa nulisnya, masa zaman ditulis, itu penting. Itu orang-orang yang faham adalah orang-orang yang alim. Dipanggil ahli-ahli, orang ahli fiqah ataupun orang faqih, dia faham. Lepas tu tuan-tuan, setengah-setengah ulama itu dia tidak membaca kitab, bahkan kita tanya dia boleh tahu siapa pengarang dia, tahun bila dia hidup, tahun bila dia wafat, meninggal, ataupun dia beritahu pula di zaman mana dia hidup. Ini memang betul orang yang alim, yang hebat. Tu kalau kita belajar dengan cara berguru, bertalaki kitab ni, dia tak terus masuk je mukadimah saja. Dia perkenalkan dulu siapa pengarang kitab ni. Zaman bila dia hidup. Kan banyakkan kitab-kitab biasa tulis gitu dulu kan. Sebelum masuk mukadimah cerita dulu. Kan latar belakang pengarang atau penyusun kitab ini. Siapa dia? Dan zaman bila dia hidup. Keadaan zaman yang dia hidup. Jadi bila kita faham zaman itu, maka sebab itulah fatwa-fatwa itu berubah mengikut keadaan dia. Ya. Baik. Persoalan ini adalah merupakan persoalan besar. Memang besarlah. Nak melibatkan nyawa orang. Melibatkan nyawa orang, kemudian yang melakukannya pula orang-orang awam. Macam mana tu? Ini persoalan yang besar. Iaitu persoalan di mana hukum syarak membenarkan pembunuhan ke atas orang-orang yang sebutkan di atas. Orang yang melakukan dosa tu sampai peringkat, dosa dia buat tu sentiasa dia buat. So kita boleh pula ada hak untuk bunuh dia. Lainlah kalau dosa tu kita nampak kesalahan, contohnya kan, muka yang sama juga. Pernah rompak orang kat mesin ATM. Kan kita dapat dalam WhatsApp kan. Orang rompak orang kat mesin ATM. Kemudian orang peragut kan. Kita tengok pun gerun kadang-kadang. Kan. Kadang-kadang dah tutup pintu rumah, dia boleh masuk lagi tuan-tuan gate rumah tu. Bayangkan kan. Ini kita tengok dahsyat. So, kalau orang yang sama juga melakukan jenayah yang sama, yang jenayah berat lah tu, melibatkan nyawa dan harta orang, orang tangkap, orang pukul sampai mati. Mungkin barang kalian kata belum bagi fatwa dikeluarkan pun orang dah buat dah. Kan? Orang kata mau layak mati, daripada hidup tak guna nyusahkan orang, macam-macam kita dengar kan. Orang akan marah-marah. Itu kita kata kemungkinan jugalah. Tapi bagi kes-kes yang sebut kata ni, kes-kes ni juga barangkali orang akan fikir balik, adakah sampai peringkat macam tu dia boleh dibunuh. Itu kata kes ni kes berat. Yang membunuh golongan-golongan disebutkan tadi. Setiap orang Islam dibenarkan bunuh orang-orang zindiq dan mulhid biarpun dalam keadaan adanya imam. Itu ulasan dia. Kan? Siapa dia zindiq, siapa dia mulhid? Orang yang Islam tiba-tiba tak percaya dengan Tuhan. Mana murtad? Mempertikaikan adakah wujudnya Tuhan ini, belajar sampai tinggi. Kan? Atau mungkin juga orang zindiq. Mula-mula akidah dia betul, ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba berubah jadi kumpulan-kumpulan sesat. Jadi orang syiah ke murjiah dan seumpamanya. Golongan-golongan macam ni dah dikira dianggap macam zindiq. Baik, walau bagaimanapun. Dalam hal ini imam boleh menekan ta'zir dan menghukum orang yang buat demikian. Maksudnya segi hukum, kalau katakan dia bunuh orang ni, orang awam bunuh. So, pemerintah tetap juga wajib mentakzir dia. Tengoklah takzir mungkin disebat orang ramai ke. Ini sebatan takzir, saya kenakan 30 kali sebatan. Sebab dia pergi bunuh orang yang menganut ajaran sesat. Contohnya apa dia, ataupun dia bunuh kumpulan Tuan Harun. Tapi terbalik. Kumpulan Tuan Harun pula bunuh orang yang pengakuasa jatah agama kan. Sepatutnya dia yang kena bunuh. Tu tengok. Manakah kemuliaan Islam tuan-tuan? Suatu orang macam tu kena bunuh dulu, ni terbalik tuan-tuan kan. Baik. Dia sebab itu dalam Islam tuan-tuan, kes macam ni kata ulama, dia boleh buat, dia tidak dikira bersalah. Cumanya kenapa hakim kena ta'zir dia? Atas dasar dia melanggar. Maksud saya hakim tu adalah pemerintah lah. Pemerintah tu hukum dia atas dasar kerana dia melanggar peraturan. Tidak melalui saluran yang sebenarnya kan. Ni dia. Lepas tu bila orang bertindak tidak ikut saluran sebenarnya, dia akan dihukum.
Kalau dalam parti kena pecat, confirm dah. Kan? itu betul kan? Macam tu juga dari segi undang-undang Islam sama juga. Kan? Jadi pecat tak pecat ni biasa, digugurkan, digantung ni biasa tuan-tuan. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh ahli-ahli fiqh Hanafi bahawa tidak boleh bertindak sendiri tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan imam, bukanlah merujuk kepada soal dosa atau tidak sisi Allah, tapi merujuk kepada apakah imam lebih berhak daripada seorang muslim atau tidak dalam perkara itu. Okey. Soalnya kalau orang awam itu bertindak sampai peringkat membunuh orang-orang yang sebut tadi, mulhid, zindik, pelaku dosa dan maksiat, bukan soalnya orang yang buat tindakan itu berdosa sisi Allah atau tidak. Cuma persoalannya siapa yang berhak bertindak, siapa yang sepatut bertindak, pemerintah ke dia. Jadi itu persoalan ulama. Ulama tak bincang siapa dosa, siapa tak dosa, sisi Allah Ta'ala. Itu dalam fiqh Hanafi. Itu kalau kita buka fiqh Hanafi. Itu kalau kita perluaskan lagi pendapat ulama mazhab. Kalau terkongkong satu mazhab Syafi'i je, memang dosa lah. Jadi kalau kita buka luas-luas, maknanya benda ni pun belum lagi dipanggil hukum secara ijma'. Hukum tu masih lagi terdapat pendapat-pendapat ulama-ulama fiqh ataupun dalam mazhab yang berbeza-beza. Disebut ulama mazhab, mana benda yang besar. Ulama yang mengeluarkan pendapat dan fatwa itu adalah ulama yang mu'tabar, bukan murtaba'. Ini dia. Ini bukan standard guru kemas kan, ustaz-ustaz kemas kan. Ini standard orang kata ulama-ulama besar macam kita kat Malaysia adanya ahli tentang kuasa majlis fatwa. Itu besarlah, besar-besar belaka. Tapi jangan kita lupa jawatan tu besar, dosanya besar, pahalanya besar. Wa ima. Tu dia. Sama ada dosa besar atau pahalanya pun besar juga tuan-tuan. Ni dia kan. Sebab dia ada authorize, dia ada authority, dia ada hak kuasa besar untuk mengeluarkan hukum dan fatwa. Baik. Ini adalah keadaan di mana imam ada. Kisah kita bincangkan ni, isu ni lah isu imam tu, pemerintah tu wujud. Bukan soal pemerintah tak wujud. Lainlah tempat bila pemerintah tak ada. Contoh berlaku di Mesir, lepas digulingkan pemerintah, zaman tak ada pemerintah, masih lagi dalam huru-hara, itu lain cerita. Itu mungkin orang awam boleh bertindak dan tak payah ditakzir. Ataupun tempat tu memang tempat sempadan kita kata. Dia tengah-tengah. Dia tak kira mana, macam kata orang bunuh orang Syiah. Al-Qaeda bunuh orang Syiah di antara Iraq dengan sepanjang Syria. So nak kata apa? Kita tengok memang terkejutnya dia boleh bunuh orang. Bayangkanlah. Mungkin bagi kita tanya, dah pun kau bunuh dia zindik, dia mulhid ni dia. Sampai solat subuh 3 rakaat, isyak 5 rakaat. Itu orang alam tu kata. Kadang-kadang kita pun al-funing al-kifala nak cakap kan. Dia salah ke, yang bunuh bersalah. Yang membunuh bersalah ke, yang dibunuh bersalah tu. Ini yang Nabi kata tak berlaku hari kiamat. La taqumu sa'atu hatta yakthura al-harju. Tak berlaku kiamat sehingga banyak berlaku kes bunuh. Ini dia. Dia tak tahu siapa yang patut dibunuh, siapa yang patut membunuh dan sebagainya. Baik. Jadi kata dia, dia kata ini adalah keadaan di mana imam ada, tapi dalam keadaan di mana imam tidak ada. Maka tidak syak lagi yang ianya dibolehkan. Dia kata boleh. Tak ada imam, tak ada pemerintah. Sekiranya seseorang Muslim berkenaan itu mengakui hendak menanggung tanggungjawab di atas tindakannya dengan syarat. Dia cakap dah, aku saksikan sendiri kesalahan dia, dosa dia, dan saya sanggup bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala, maka saya akan menghukumnya. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dekat akhirat besok ada mahkamah. Ni kita ingat mahkamah kita saja. Kita buat mahkamah besar-besar, hakim kita besar, kita duk fikir mahkamah kita. Jangan lupa adanya mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tindakan yang dibuat oleh orang-orang seperti ini, dia mesti sudah bertanggungjawab depan Allah Ta'ala besok dan dia sedia menerima tanggungjawab tersebut. Ini bermakna dia melakukannya bukan di atas dasar paksaan, tetapi dengan pilihan diri dia sendiri. Baik. Yang kelima, pengarang Ihya Ulumuddin. Siapa dia? Itulah Imam Al-Ghazali. Ini baru kita masuk mazhab Syafi'i. Yang bermazhab Syafi'i ketika membicarakan tingkat al-ihtisab. Al-ihtisab ni maksudnya pengakuasaan. Yang mengatakan tingkat kelima ialah mengubah dengan tangan. Contohnya seperti mecahkan alat-alat hiburan, al-malahi. Memusnahkan arak, membuang sutera. Al-malahi itu macam alat-alat muzik lah. Tempat-tempat orang main konsert.
konsert Jom Heboh. Ni dia. Kan? K-pop. Kan? Tu dia. K-pop ni dosa, hukumnya haram. So siapa yang kita nak hapuskan? Orang yang sponsor tadi tu. Tapi orang Islam dia tak faham nak macam mana tuan-tuan kan. Dia dapat cap satu, dapat baju biru, t-shirt biru kan. Payung biru dia habis, biru tu otak dia. Kan? Biru mata terus tuan-tuan. Blank terus dia punya otak tuan. Itu. Kan nampak tak? Dia jadi biru pekat dah susah ni kan. Sebab tu kita kena faham. Kalau faham tak ada masalah. Ini masalahnya kalau yang tak faham tu mak rempit kan, atau kutu embun, tak apa. Yang ni yang tak faham ni Pak Lobai, Pak Haji kan, ustaz-ustaz kemas. Ni dia kan. Ni dia tuan. Kan takkan kau tak faham. Kan? Takkan kau tak nak siasat. Siapa nak bagi duit mudah-mudah gitu sponsor tuan? Duta tu tuan-tuan. Orang bukan Islam pun komplain apa habiskan duit membazir. Nampak tak? K-pop kan. Panggil K-pop tuan-tuan. Yang salam tu pun jelas juga kan. Jadi dalam Islam salaman dengan perempuan macam tu tuan-tuan. Lagi confirm haram kan. Nampak tak? Memang haram. Dah tu salam lama pula tu kan. Dah salam sebelah tangan tepuk lagi sebelah kan. Boy, erat sungguh kan. Ini dia bukan seorang salah, ramai pula tu kan. Di mana ulama-ulama yang keluar? Mana MT masa tu? Sekarang MT dah ada kan. Satu cabaran besar tu. Kan? Itu baru al-cakap mesti asyraful al-bihin kan. Berat tak tuan-tuan? Berat. Ni bukan kita nak menghina orang, berat. Sebab tu ada orang tak nak pegang jawatan mufti. Jadi nak bebas pasal tu. Kenapa kau letak jawatan rugi cakap? Dia kata pegang lagi rugi. Kenapa? Banyak tegur orang tak dengar. Nak tanggung dosa. Baik jadi pendakwah bebas. Dakwah dekat dekat surau masjid, dalam Facebook. Jadi kan betul juga tuan-tuan. Kadang-kadang ini yang dikatakan tanggungjawab itu besar. Ya. Selagi tidak ada khilafah Islamiah, pemerintahan Islam, ini kita akan tanggung dosanya besar tuan-tuan. Ya. Baik. Memusnahkan arak. Ada orang menarak, boleh dimusnahkan. Membuang sutera yang dipakai di kepala, di badan, atau jadikan alas duduk. Ya, setengah mazhab kata alas duduk tak boleh tuan tanya. Kan? Ada kata pakai tak boleh. Pakai tu dia bukan sekadar di badan, dia di tempat. Dia tidur di alas, di tempat duduk dia tak boleh. Ditarik dibuang. Kalau dipakai kepala tarik dibuang. Kalau dipakai baju ditarik dibuang. Menghalang seseorang dari makan atau menggunakan harta orang lain. Tengok dia makan harta orang lain. Boleh kita ambil harta tu kita rampas. Mengheret seseorang keluar dari rumah yang dia rampas, rumah tu rumah rampas, heret dia keluar, mengeluarkan seseorang yang berjunub yang sedang duduk dalam masjid. Ni kes-kes terpencil juga lah ni. Kan? Maksudnya nak tahu orang tu tak junub, kita tanya. Dah junub belum? Junub belum? Berat juga tu. Ni maknanya kes dia tahu. Dia nampak kan, dia menyaksikan. Dan lain-lain lagi seumpamanya. Baik. Mengubah dengan tangan ini boleh dilakukan pada setengah-setengah maksiat, tetapi tak boleh dilakukan pada setengah-setengah maksiat yang lain. Betul juga, tak semua maksiat boleh cegah dengan tangan. Umpamanya maksiat yang lidah dan hati tak dapat diubah dengan tangan, itu tindakan anggota. Demikian juga maksiat-maksiat dilakukan oleh anggota-anggota batin. Maksiat yang dilakukan oleh tangan kita boleh bercegah. Orang minum arak kan, pakai pakaian sutera. Tapi kalau kaki mengumpat, dia nak cegah tuan kan. Maksiat lidah dia panggil kan. Kaki mengumpat kan. Jadi kita boleh nasihat dengan mulut je lah kan. Udah-udah saja kan. Udah-udah jangan kita dengar ataupun kita bangun ataupun kita cuba nasihatkan dia jangan mengumpat. Kemudian maksiat hati, ada perasaan dengki, cemburu kan, suudzon, sangka jahat. So kita tak tahu, ini tugas Allah SWT. Sedangkan di dalam Islam dia suruh kita dalam surah Al-An'am, wa zaru zahiral batini wa zaru zahiral ismi wa batinah. Kamu tinggalkanlah dosa yang zahir dan juga dosa yang batin. Dia dua tu ditinggalkan. Ya. Tapi nak cegah batin macam mana? Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Kan? Kita bukan ini orang-orang yang kita kata boleh membaca hati-hati orang. Kalau orang kata boleh baca hati orang tu kedudukan special. Tak tahu kan? Dia boleh baca hati orang. Dia boleh baca hati orang ni ikhlas tak ikhlas. Itu berat sungguh tuan-tuan. Ini bahaya tuan-tuan kan. Baik. Cara pertama. Dalam tingkat ini ada dua cara yang boleh dilakukan. Tidak perlu seseorang melakukan perubahan dengan tangannya sendiri. Sekiranya dia berupaya memerintah pelaku maksiat itu melakukannya sendiri. Dia cegah dengan mulut je. Orang dah takut, orang tinggalkan maksiat. Cukup dah. Tak payah pakai tangan lagi.
Jadi jika ia berupaya memerintahkannya supaya musnahkan arak. Orang tengah minum, dia kata, kau buang botol arak tu. Dengan cakap saja orang sudah buang, sudah memajai. Tak payah dia nak pergi ambil, dia pergi buangkan, tak payah. Kan? Memecahkan alat-alat hiburan, iaitu al-malahi. Tengok-tengok ada orang buang maksiat, main muzik, kan? Ataupun mesin slot, mesin judi, umpamanya kan. Dia hanya suruh berhenti operasi, tutup premis. Itu tak apa. Kalau orang tu tak mau berhenti juga, baru dia boleh gunakan dengan tangan dia. So, dengan cakap saja sudah boleh pada masa itu. Itu pun juga termasuk dengan tangan. Maksud dengan kuasa yang dia ada. Dan membuang sutera. Dia kata buang, jangan pakai. Kalau cukuplah dengan sebut buang, dia tak pakai lagi dah pun sudah memadai. Maka tidak perlulah yang buat sendiri, kerana untuk merosak atau memecahkan perkara itu menghadapi sedikit kesukaran. Mungkin kalau dia rosakkan, ada menghadapi kesukaran. Kemungkinan contohnya macam alas duduk sutera. Kan, kalau kita koyak kan, dia akan minta ganti rugi dan dia berhak minta. Kenapa? Sebab dia boleh bagi pada orang lain, iaitu orang perempuan untuk memakainya. Faham tak? Betul juga. Kan kita pergi ambil koyak. Tapi kalau setakat baju lelaki sutera, kita koyakkan. Kalau degil tak nak buka juga, kita koyakkan. Pada masa itu ganti rugi tak boleh lagi dibayar. Kenapa? Sebab kerana orang perempuan takkan pakai baju batik sutera, orang lelaki. Kan? Kecuali kalau kain boleh ditempah, tukar baju kurung. Ni dah baju lelaki. Mana pula? Itu maknanya tengok keadaan, tengok situasi. Dalam kes-kes inilah yang akan hakim tentukan nanti. Dia akan bawa ke mahkamah, dia akan bicara. Hakim dengan kuasanya dia kata, tak perlu bicara, memang anda bersalah. Tidak ada sesen pun ganti rugi kena bayar. Itu kuasa hakim, kuasa pemerintah. Baik, oleh itu dia boleh melantik orang lain untuk melakukannya. Kalau katakan dia tak boleh buat, maka dia lantik orang lain. Maknanya, kalau katakan ketua penguasa mengarahkan penguasanya pergi mencegah kemungkaran, dah cukup memadai. Yang kita kata kau berdosa sebab apa? Kau suruh je orang buat. Boleh, tak ada masalah. Itu maknanya dia mewakilkan sahaja. So dalam bab ini boleh mewakilkan, boleh memerintahkan, boleh menyuruh kepada orang-orang di bawah kekuasaannya, maka dia dikira juga mencegah mungkar dengan menggunakan tangan. Itu cara yang pertama. Cara kedua ni panjang. Mengubah itu hendaklah setakat kadar yang diperlukan sahaja. Umpamanya, tidak boleh membawa keluar dengan cara menarik janggut atau menarik kaki jika dia berupaya menarik dengan tangan. Orang tu boleh ditarik dengan tangan, tarik tangan dia. Kan? Keluarkan dia di tempat maksiat tu. Yang kita pula pergi buat cari pasal. Nak bagi sakit hati. Tengok janggut dia panjang, tarik janggut dia. Kan? Sakit hati kawan tu kan. Ataupun tarik kaki dia. Ataupun tarik kepala dia, tarik rambut dia. Itu tidak boleh. Itu cara dia. Cara nak tangkap orang yang melakukan kesalahan. Baik. Ini adalah mengelak daripada bertambahan sakit yang tidak diperlukan. Kalau kita buat juga, orang tambah sakit, sedangkan boleh ditarik tangan dia. Kita tarik janggut dia, tarik rambut dia, ataupun tarik kaki sampai sungkur dia, kita heret dia, kita buat kerja mencegah mungkar dah betul. Tapi cara dia salah, dekat akhirat besok akan dibangkitkan perbicaraannya besok. Kalau dekat dunia tidak dibayar. Apa tu dibayar? Tidak dihukum balas dengan kisos. Tu kata nak mencegah mungkar, bukan main tibai je tuan-tuan. Dia ada cara dia. Islam ajar cara pencegahan kemungkaran tu. Tidak perlu dia mengoyakkan pakaian sutera tengok tadi kan. Tetapi cukup dengan menanggalkan saja. So tanggal je. Baik. Tidak perlu dia membakar alat-alat hiburan. Kalau orang tu ada alat hiburan, tak payah bakar. Kalau suruh dia stop, berhenti, ambil rampas, naik atas lori, cukup. Ataupun palang salib itu, kalau dipakai oleh orang Islam. Tetapi memadai setakat merosakkan saja. Kan? Tak payah bakar, rosakkan saja. So dia berhenti main, boleh. Ataupun salib itu dipatah, boleh. Kadar kerosakan perlu dibuat, ialah sekiranya diketuannya berusaha membaiki, dia akan merasa letih. Sama seperti merasa letih ketika mula membuatnya. Maknanya biar dia rosak, nak repair pun tak boleh. Kalau repair kos tinggi. Kalau dia repair tinggi pun, dia pun tak boleh mampu untuk memperbaikinya. Maka itu tujuan dia rosakkan alat-alat hiburan tadi. Ataupun alat-alat maksiat. Baik. Dalam hal ini, kata dia. Dalam hal memusnahkan arak, hendaklah jangan dirosakkan bekas atau bijananya. Bijana ni bekas segala. Kan? Ataupun cawan dia minum, gelas dia minum. Jika boleh mengelak. Kan? Sekadar arak tu dituang ke lantai cukup dah. Tak payah nak pecahkan botol ke. Kalau perlu lain cerita.
ataupun gelas sekali kalau perlu. Tapi jika tidak boleh mengelak seperti terpaksa membaling tong yang mengandungi arak dalamnya dengan batu, maka boleh buat demikian. Takut harga tong pun mahal juga. So tengok-tengok orang tu tak kasih, dia tahankan juga araknya itu, maka ditembak. Kalau batu tu mungkin zaman dulu kaedah kan. Kalau sekarang mungkin dia tembak je, bocor keluar dia punya botol apa ni air arak dia. Maka dah tumpah, takkan orang nak kutip balik tuan-tuan, sukar. Maka tujuan dia buat itu ialah sebab orang tu menghalang untuk dirampas tong arak tu sendiri. Harga tong yang rosak tu tak perlu dibayar, sebab dia sendiri menghalang untuk diambil, dirampas. Sebab yang menjadi penghalang, yang menghalang pemusnahan arak itu. Kalaulah orang berkenaan itu mempertahankan arak dengan badannya. Macam mana pula? Botol-botol arak tu, satu peti ais tu tahan dengan badan dia. Ni dia. Maka dalam usaha memusnahkan arak itu, janganlah kita maksud melukakan badannya atau maksud tidak memukulnya. Kita nak memecahkan saja satu peti ais arak tu, tapi kita tengok dia pertahankan dengan badan dia cedera. Maka kita cakap, nawai itu saya bukan nak cederakan dia, tapi dia pergi diri kat situ. Kono sekali, kan? Tak dapat dia nak nolong badan muka, kan? Itu dia. Kan? Dia sanggup menyusahkan diri dia mempertahankan benda yang salah. Ini dalam keadaan jika kehormatan barang-barang miliknya yang melindungi arak itu tidak melebihi kehormatan dirinya sendiri, kan? Baik, kalaulah orang arak berkenaan itu ada dalam botol yang mulut sempit, sekiranya jika hendak dicurahkan akan mengambil masa yang panjang yang beri peluang pada orang fasik untuk menyelamatkannya, maka dalam keadaan ini boleh pecahkan. Botol mulut kecil, banyak pula nak kena tuang. Leceh kata dia kan. Orang tulis selamatkan lagi 2-3 botol, pecahkan semua sekali. Itu semua tu ada kaedah dia. Kita nampak macam remeh benda ni kan. Tapi dia bincangkan perkara ni sebab nak mencegah kemungkaran itu. Jangan sempat orang-orang fasik menyorok benda-benda yang haram ini ketika operasi pencegahan berlaku. Kalau dia tidak memikirkan orang yang fasik itu akan menghalang perbuatannya, tetapi dia mempercayai perbuatan itu mensia-siakan masanya. Dia tahu kalau dia buang curah sesuatu dengan botol yang mulut sempit tadi, orang tu tak menghalang tugas dia, tapi dia kata buang masa saja dan boleh mengganggu kerjanya, maka dia boleh memusnahkan botol itu. Boleh juga. Dia ada dua keadaan. Takut orang tu sempat larikan menghalang dia boleh pecahkan botol itu, ataupun membuang masa dia, masa kerja dia. Betul juga buang masa, kan? Kalau kena orang kata satu peti ais tu kan banyak kadang-kadang, kan? Ataupun satu store tu, lepas tu dia runtuhkan saja ataupun pecah dia, tembak je bagi hancur, Kerana dia tidak patut menghabiskan masa mencurah arak itu dengan melepaskan kepentingan badan. Jangan sebab kerana mencurah botol arak tu menghabiskan masa penatkan badan dia bukan usaha dia untuk menghormati barang-barang maksiat seperti itu. Dan tujuannya kerana keadaan arak itu, dia tak nak habiskan masa dan maksud tujuan dia mencegah kemungkaran itu. Tapi kalaulah pencurahan arak itu senang lakukan dengan tidak payah memecahkan botol, maka jika dia memecahkan juga hendaklah dia dibayar. Maka hendaklah dia daman, itu bayar pampasan. Maknanya kalaulah dia boleh curahlah. Kalau boleh curah, katakan satu tempayan besar saja. Tak susah kan, curah saja kan. Pada masa itu dia pecahkan juga, maka dia kena bayar nanti. Bayar balik harga tempayan tadi pecah. Baik. Tingkatan ke-6 insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Pasal dia panjang ni tuan-tuan. Baik. Jadi masa zaman akhir zaman ni tambahan sikit. Intisyaru zina fi akhir zaman. Akan berlakunya penyebaran zina pada zaman akhir atau zaman mutaakhir ni. Malik Al-Asy'ari diriwayatkan daripada beliau, dia kata dia pernah dengar Nabi bersabda, la yakunanna fi ummati akhwamun yastahilluna al-hirra wal harir. Sahih Bukhari ni, hadis Sahih Bukhari, Dia kata akan berlaku pada akhir zaman di kalangan umatku besok, di mana mereka akan menghalalkan perzinaan dan menghalalkan kain sutera. Tu hari ni banyak orang pakai baju batik sutera, payung sutera. Ke dalam songkok ada dilapik dengan sutera, pakai kita panggil badlah, dalam bahasa Arab badlah, pada panggil coat ataupun blazer. Dalamnya dengan lining dia pun sutera. Ini zaman mutaakhir ni akan berlaku. Orang beli main bodal, berapa kau beli satu suit RM400 aku tompah kan. Tengok dalam sutera kan. Ni dia tak perasan, dia kena bagi tahu, cari tak nak dia lining ataupun lapik dalamnya sutera pun haram. Baik. Kemudian lagi katanya, sekali lagi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadihi la tafna hadhihi al-ummatu hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ati fayaftarisha.
demi diriku berada dalam genggamannya, tidak musnah umat ini sehinggalah hatta yaqumar rajulu, sehingga berdirilah seorang lelaki ilal mar'ati, kepada seorang perempuan, fayaftari syaha, sehinggalah ia berzina dengannya itu, fit tariqi, di jalan raya, fayakuna khiyaruhum yauma idzin, maka jadilah orang yang baik di kalangan mereka itu pada hari tersebut, may yaqulu, hanya berkata, ataupun orang tu berkata, law waraitaha wara'a hadzal haiti, dia kata kalau kau boleh sembunyi sikit di balik dinding ini, alangkah baiknya. Maknanya pada akhir zaman ini nampak orang melakukan dosa dan maksiat, orang yang baik itu tidak akan mencegah, bahkan dia kata cuba selindung jauh-jauh sikit. Itu saja. Macam zaman sekarang lah, kan? Tengok orang buat dosa, kau jangan buat dosa dekat sekitar kawasan masjid ni. Nak buat juga dekat luar masjid. Gitu. Luar kawasan masjid, kan? Ataupun dalam kawasan tanah haram, kau jangan buat ke tanah haram, buat di luar tanah haram, baru betul-betul haram. Sebab itu kita dalam sebagai orang Islam jangan cakap itu, tuan-tuan. Rosak akidah, rosak iman kita, membenarkan, menghalalkan perkara dosa dan juga maksiat. Cakap haramnya itu di mana saja. Setiap buqa'ah alam bumi ni tak boleh melakukan dosa dan maksiat. Itu betul, kan? Baik. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Sebab itu tuan-tuan, di sini menunjukkan bahawasanya Nabi menyebut di zaman mutaakhir ini besok banyak berlaku dosa dan maksiat, dan orang-orang yang baik tak mampu untuk mencegah ni, tuan-tuan. Itu dahsyat zaman hari ini. Maka kita jangan jadi orang yang hanya sekadar memberikan pertolongan untuk orang melakukan dosa maksiat, malah kita jadilah orang yang untuk mencegah, menghalang daripada berlakunya maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada soalan tanya, insya-Allah. Ada soalan? Tak ada, Kalau tak ada soalan, tuan-tuan, saya nak umumkan, tuan-tuan, pada 5 hari bulan ni saya akan berangkat ke Sana'a di Yaman. Seminggu di sana, tuan, untuk menguruskan pelajar ke Yaman, pelajar sekolah saya lah. Mereka akan sambung belajar di sana, tuan-tuan. So yang saya sebut dululah, trip yang pertama, kumpulan pertama dah pergi, yang 5 hari bulan ni kumpulan yang kedua. Saya dapat maklum balas daripada pihak sana, tuan-tuan, sekolah sana memerlukan dana untuk membeli mesin generator. Sebab sana selalu blackout, tuan-tuan. Blackout tak ada notice. Sebab Yaman ni mundur, tuan-tuan, tak nak cakap. Dia infrastruktur teruk, tuan-tuan, kan. Jadi sebab tu dia memerlukan dana nak membeli, sekolah kami lah, generator. Saya tanya berapa, dia tulis USD 5,000 sebenarnya. So kalau kita ni duit berapa tu, kan? Banyak lagi lah pada tu, kan. Dalam 3, ya. So tuan-tuan, dengan bantuan tuan-tuan, walaupun tidaklah sampai banyak itu, tapi tuan-tuan juga menginfakkan tuan-tuan punya wang ataupun harta untuk fisabilillah, dan juga untuk sebahagian pelajar yang memerlukan juga bantuan tuan. Jadi tuan-tuan bolehlah menghulurkan kepada pihak kami, tuan-tuan, dengan jasa baik pihak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bolehlah bentang jadah macam biasa, tuan-tuan. Kali ni saya nak buat dunia pergi ke sana terus, tuan-tuan, untuk membantu mereka, tuan-tuan. Sebab saya katanya tengah-tengah belajar blackout. Kita blackout tengah kira undi je, diorang setiap hari, tuan-tuan. Jadi kita blackout teruk je ialah 5 tahun sekali. Dia ikut musim. Ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bolehlah menghulurkan bantuan. Kalau siapa nak keluar zakat tu bolehlah. Nak jumpa saya, nak lafazkan dia niat, tak ada masalah. Letak duit tu, lafazkan niatlah hati pun tak ada masalah. Itu terpulang pada masing-masing lah. Kalau rasa nak tenang jiwa, senang hati, kan, bagi terus cakap saya tak kisah, tuan-tuan, kan. Saya dari segi buat hukum, hakam macam tu saya open lah, kan. Jadi nak macam mana, tuan, setengah orang tak puas hati jumpa juga, cakap tak ada masalah lah. Jadi tak ada masalah, tuan, bolehlah. Ni apa juga tuan berikan, wa imma namanya infaq, wa imma namanya tadi zakat, maka saya lalukan. Saya mohon kepada Allah Taala, mudah-mudahan tuan-tuan murah rezeki, panjang umur, insya-Allah. Tangguh majlis dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وزكنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم.